Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk demokrasi berparlimen di Malaysia. Sebelum itu, mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan negara bangsa. Negara bangsa terdiri daripada 3 komponen utama iaitu negara, individu dan bangsa. Masyarakat yang tinggal dalam sesebuah negara perlu hidup bersatu padu tanpa dipisahkan oleh pahaman perkauman yang sempit seperti kepercayaan, kedaerahan, budaya, pekerjaan, tempat tinggal dan lain-lain. Sebilangan besar rakyat mesti berpegang pada ideologi politik yang sama iaitu demokrasi. Perbezaan yang wujud hanya dari segi kaedah untuk mencapai matlamat. Kepercayaan dan keyakinan yang tinggi kepada sistem pemerintahan dan undang-undang negara dengan mematuhi dan yakin bahawa undang-undang dan sistem pentadbiran mampu memberi perlindungan dan keadilan. Seterusnya, mari kita lihat latar belakang pemerintahan negara. Pemerintahan negara telah berasaskan satu sistem yang dipraktikkan oleh masyarakat Melayu sebelum era kolonial. Struktur pentadbiran ini dapat dilihat jelas pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Berlaku perubahan dalam hala cara berpolitik, British telah campur tangan dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu dan memperkenalkan bentuk pemerintahan yang baharu, dan struktur pemerintahan ini telah dikenali sebagai sistem pengasingan kuasa. Sistem pemerintahan Malaysia telah terdiri daripada raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Dikanunkan dalam Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1957 dan telah diperluaskan di Sabah dan Sarawak selepas kedua-dua negeri ini menyertai Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Perkara 32 telah menyatakan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara dengan memakai gelaran Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, perihal demokrasi berparlimen iaitu perkara 44 dan 45. Malaysia mengamaikan pemerintahan bercorak demokrasi sejak kemerdekaan sehingga sekarang. Kerajaan demokrasi berparlimen ialah suatu pemerintahan yang menggunakan suara rakyat dalam menentukan pemimpin negara atau tampuk pemerintahan. Rakyat diwakili oleh wakil-wakil yang dipilih melalui pilihan raya. Sistem demokrasi berparlimen di Malaysia adalah di bawah pentadbiran raja berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong merupakan sebagai Ketua Negara. Perlembagaan persekutuan telah digubal dengan mengadakan syarat-syarat yang sedemikian untuk membolehkan pelaksanaan sistem ini. Salah satu kriteria sistem demokrasi berparlimen, pembahagian kuasa kepada 3 bahagian dalam pemerintahan iaitu perundangan, kehakiman dan eksekutif. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berasaskan kepada sistem persekutuan. Berdasarkan kepada peruntukan ini, negeri-negeri 14 negeri di Malaysia telah bersetuju dengan konsep penubuhan negara Malaysia. Setiap negeri terbabit telah menyerahkan kuasa masing-masing seperti kewangan, pertahanan, pelajaran, luar negara dan lain-lain seperti yang telah tercatat dalam Perlembagaan Malaysia untuk ditadbir. Kerajaan Pusat Agama Islam, air, tanah dan galian diberi hak untuk ditadbir oleh kuasa negeri-negeri pemerintahan demokrasi yang dijalankan secara perwakilan dilakukan melalui proses pilihan rakyat. Pemerintahan persekutuan mengandungi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan 2 dewan iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Raja berperlembagaan merupakan salah satu ciri unik dan penting di Malaysia. Raja berperlembagaan bermaksud sistem beraja mengikut perlembagaan Yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut jemaah menteri. Baginda tidak dibenarkan bertindak bersendirian kecuali dalam perkara tertentu atas budi bicara baginda. Manakala, Sultan atau Raja sesebuah negeri akan bertindak mengikut nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Yang di-Pertuan Agong merupakan Ketua Negara dan Ketua Tertinggi Angkatan Senjata. Walau bagaimanapun, semasa zaman penjajahan British berlaku, keadaan telah berubah kerana kuasa mutlak raja-raja telah hilang secara beransur-ansur. Ianya bermula apabila sistem residen mengkehendaki Raja-Raja Melayu untuk menerima seorang penasihat British sehinggalah penubuhan Malayan Union. Namun, setelah Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, sistem pemerintahan beraja lama telah dikekalkan. Namun, kini ia telah disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen iaitu
Raja berperlembagaan di mana kuasa raja yang dibatasi oleh perlembagaan. Raja atau sultan berperanan sebagai ketua negeri di bawah perlembagaan negeri. Sistem kerajaan di negara dibahagikan pada 13 buah kerajaan negeri dan sebuah kerajaan pusat. Setiap negeri mempunyai raja atau sultan atau yang dipertua negeri yang menjadi ketua negeri. Beliau mesti bertindak atas nasihat menteri dalam segala berkaitan dengan kuasa eksekutif. Beliau menjadi simbol perpaduan negara. Yang di-Pertua Agong juga mempunyai kuasa budi bicara untuk melantik Perdana Menteri. Baginda bertanggungjawab dalam menjaga dan memelihara kedudukan hak keistimewaan orang Melayu. Pentingan perlembagaan adalah untuk menentukan rangka dan bentuk kerajaan. Perlembagaan menjamin kestabilan sesebuah negara dan juga membantu menjamin kecekapan, kejujuran, ketulusan serta kelijinan pentadbiran sesebuah kerajaan. Setiap pemimpin memerlukan panduan semasa memerintah supaya pemerintahannya menepati kehendak perlembagaan dan aspirasi rakyat. Perlembagaan Malaysia menjamin tak setia yang tidak berbelah bagi kepada negara supaya semangat patriotism dapat dibentuk. Sebagai contoh, dalam Perkara 24, Perlembagaan Malaysia menyatakan bahawa seseorang yang mempunyai kerakyatan negara lain akan dilucutkan kewarganegaraannya, dan Perkara 25 menyatakan bahawa seseorang warga negara boleh dilucutkan kerakyatan jika terbukti tidak setia kepada negara. Perkara ini bertujuan supaya rakyat menerima sepenuhnya ketaatan kepada tanah air untuk mengekalkan identiti negara dan bangsa Malaysia. Perlembagaan Malaysia turut menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat dengan menjaga dan memelihara hak istimewa dan kedudukan orang Melayu. Perkara 153 dalam perlembagaan memperuntukkan bahawa Yang di-Pertuan Agong berperanan menjaga dan memelihara hak istimewa orang Melayu, Bumi Putera Sarawak dan Sabah. Jaminan ini telah ditetapkan sebelum Sabah dan Sarawak menyertai Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Kerajaan Persekutuan menggunakan senarai kuasanya dalam bidang pendidikan dan kesihatan untuk membantu pembangunan di Sarawak dan Sabah, menyebabkan pembangunan yang pesat berlaku dalam bidang pendidikan, kesihatan, perkhidmatan pos, telekom dan polis, terutamanya di kawasan pedalaman. Selain itu, hak istimewa dibahagikan dengan pemberian jawatan dalam perkhidmatan awam, beasiswa, kemudahan pendidikan dan pemberian lesen perniagaan serta perdagangan. Ini bagi memastikan perkara 153 dilaksanakan dengan berhati-hati supaya pelaksanaannya tidak mengabaikan kaum-kaum yang lain. Perlembagaan juga menjamin kerjasama, kesepakatan dan kepentingan bersama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Ia menjadi rujukan utama dalam penggubalan undang-undang persekutuan dan negeri untuk membolehkan sistem pentadbiran negara dapat diselaraskan tanpa sebarang perbalahan. Pembagian ini turut menjelaskan bahawa perlembagaan negeri tidak bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Yang kedua, kepentingan raja berperlembagaan. Sistem raja berperlembagaan merupakan tonggak keagungan kerajaan Malaysia sejak merdeka sehingga kini. Sistem ini membantu memantapkan kewibawaan institusi beraja di Malaysia. Raja berperlembagaan merupakan simbol keutuhan dan perpaduan rakyat di samping memberi kesemangat kepada raja yang menaungi rakyat dan rakyat yang dinaungi raja. Seperti yang kita sedia maklum, Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua utama negara dan bertanggungjawab menjaga serta memelihara kedudukan dan hak istimewa orang Melayu. Baginda merupakan ketua agama Islam bagi negara Malaysia dan mempunyai kuasa budi bicara untuk melantik Perdana Menteri. Baginda juga mengisytiharkan undang-undang darurat di bawah Undang-Undang X jika mendapati keselamatan negara terancam. Yang ketiga, kepentingan pengasingan kuasa dalam pemerintahan. Kuasa pemerintahan dibahagikan kepada 3 cabang iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. Ketiga-tiga badan harus dipegang oleh pihak yang berasingan untuk mengelakkan pembulatan kuasa. Ia juga dapat mengelakkan penindasan terhadap rakyat dan lebih menjamin kebebasan rakyat. Corak pemerintahan menjadi lebih bersistematik dan pengasingan kuasa juga dapat mengurangkan bebanan tugas badan pemerintah di Malaysia. Di samping itu, pembangunan negara menjadi lebih pantas ke arah globalisasi kerana konsep ini dapat menjamin keadilan dan keharmonian negara. Perpaduan dalam kalangan rakyat bertambah kukuh dan dapat mengelakkan perbelahan antara kaum. Ia juga dapat mengelakkan salah guna kuasa dalam kalangan badan pemerintah dan secara tidak langsung dapat mengekalkan kedaulatan negara.